Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat Allah yang tidak terhingga Allah berikan kepada kita pada malam ini, yang merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-19. Ini bermakna sudah 19 minggu kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas talian Zoom ini, walaupun kita melaksanakan majlis ilmu kita, sesi tadabbur kita secara online. Ia juga akan mendapat kelebihan kita berada dalam majlis ilmu. Semoga pengisian kita pada malam ini diberikan keberkatan oleh Allah, Allah memberikan kebaikan yang banyak, Allah memberikan hikmah yang banyak kepada kita, yang mana pada malam ini kita hanya akan membincangkan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 dalam suratul Al-Mulk. Kita hanya membincangkan satu ayat sahaja pada malam ini. Kemudian kita akan melihat ayat 19 ini apakah yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk nota pada malam ini sebagai rujukan ringkas, boleh tuan-tuan dan puan-puan ambil di link Google Drive yang telah diletakkan sama ada di ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas pertemuan kita pada malam ini. Kita sama-sama mengikhlaskan niat kita belajar pada malam ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat, dengan kita memahami tentang kekuasaan Allah, tentang kerajaan Allah yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Mulk. Ayat 19 ini, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mengkaitkan dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Kejap saya carikan 15 bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak letakkan ayat 19 yang kita akan belajar pada malam ini di dalam topik bukti-bukti kekuasaan Allah itu luas mana, sejauh mana, maka ayat yang ke-19 pada malam ini adalah bukti kekuasaan Allah yang ke-9. Bukti kekuasaan Allah yang ke-9 dari 15 bukti yang lain. Jadi malam ni kita akan bersama-sama faham, merenung, menghayati, mengambil teladan daripada satu lagi bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in
qadir. Allah Ta'ala tu berkuasa. Jadi kita akan belajar tentang burung. Adalah bukti yang ke-9. Jadi kita terus pergi kepada ayat 19 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam, jika kita lihat kepada terjemahan dalam bentuk perkata, awalam adalah bentuk persoalan, pertanyaan. Ya Allah mengatakan, awalam yarau, tidakkah mereka, yarau memperhatikan. Allah kata, tidakkah mereka itu melihat, ila tayri, kepada burung, fawqahum, di atas mereka. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam bentuk persoalan, yang persoalan itu, pertanyaan itu sebenarnya berfungsi kepada mengingkari, dan Allah mencela, Allah mengingkari perbuatan tidak mahu melihat burung yang berada di atas kepala mereka. Burung dia berada di atas kepala mereka. Maknanya Allah Ta'ala mengingkari perbuatan yang mereka tidak mahu memperhatikan burung di atas kepala. Yang burung di atas kepala tu nak tengok apa? Nak perhatikan apa? Safatin, yang sentiasa mengembangkan sayap, wa yaqbid, dan menguncupkan sayap. Jadi burung yang Allah minta perhatikan, dongak kepala, tengok atas mereka, burung yang di atas kepala mereka itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, mereka sentiasa safatin, sentiasa mengembangkan sayapnya. Dan kadang-kadang burung itu wayaqbid, mengucupkan sayapnya. Kenapa kita sebut kadang-kadang mengucupkan sayapnya? Kenapa kita terjemahkan safatin, sentiasa mengembangkan sayapnya? Okay. Nanti kita akan kupas tentang perbezaan safatin dengan wayaqbid. Tapi safatin mengembangkan, wayaqbid mengucupkan, dia merujuk kepada tayr, iaitu burung. Okay. Pada melihat burung itu terbang dengan sentiasa mengembangkan sayapnya, dan kadang-kadang dia mengucupkan sayap ini, Allah Ta'ala nak suruh bukan perhatikan secara kosong. Maknanya bukan nak tengok burung di atas kepala tu macam tengok saja, tidak. Tetapi melihat dengan ada dia punya matlamat dia. Allah Ta'ala nak mereka melihat, mencari apa? Okay, Allah kata, ma ni maknanya menafikan. Allah menafikan. Lepas tu dia terjemahkan tidak. Yumsikuhunna, yang dapat menahan mereka. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu burung yang terbang di atas kepala mereka, yang selalu dia mengembangkan sayapnya dan kadang-kadang mengucupkan sayap dia,
Allah Ta'ala kata burung tu tak ada siapa pun yang dapat tahan dia. Tahan apa? Tahan daripada dia jatuh. Illa Rahman. Melainkan Allah yang Maha Ar-Rahman. Allah yang Maha Pemurah. Jadi ayat 19 ni kita bertemu sekali lagi dengan nama Allah Ar-Rahman buat kali yang kedua setelah mana kita pernah jumpa perkataan Ar-Rahman buat kali yang pertama pada ayat nombor 3. Kalau kita masih ingat, pada ayat nombor 3 kita pernah bertemu dengan kalimah Ar-Rahman. Ketika mana Allah menyebutkan tentang penciptaan 7 langit. Kali yang kedua, kita bertemu sekali lagi nama Allah Ar-Rahman pada ayat nombor 19. Maknanya nama Allah Ar-Rahman ni disebut buat kali kedua. Ni kali kedua. Dah jumpa nama Ar-Rahman. Kemudian Allah menutup tentang Allah lah yang menahan burung itu daripada jatuh ketika dia terbang. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh pastikan burung itu terbang dengan baik sehingga tidak jatuh. Hanyalah Allah Ar-Rahman. Bagaimana Allah Ta'ala boleh pastikan burung itu dia tidak jatuh? Sedangkan bukan seekor burung, tetapi banyak burung yang terbang. Bahkan burung suka terbang secara kawan-kawanan. Jadi Allah mengatakan, Allah menutup cerita tentang burung yang terbang itu, yang tidak jatuh itu, tidak jatuh ke bawah itu. Allah kata, innahu, sesungguhnya dia. Dia tu, hu tu kembali kepada Allah Ar-Rahman. Bikulli, terhadap segala. Syai'in, sesuatu. Basirun, maha melihat. Jadi Allah kata, Allah menegaskan, innahu ni penegasan dari Allah tentang Allah itu Ar-Rahman. Jadi Allah kata, sesungguhnya dia, sesungguhnya tu maksudnya Allah lah, terhadap segala sesuatu. Apa segala sesuatu tu? Contoh yang paling nampak sekali dekat sini adalah burung lah. Burung tu termasuk di bawah segala sesuatu. Maha melihat. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan sesuatu itu adalah burung, nak menunjukkan bahawasanya burung-burung yang terbang di udara, mereka sentiasa di dalam permerhatian penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah burung itu sahaja yang di bawah pemerhatian Allah? Mungkin kalau kita baca ayat, kita fahamlah cerita burung yang terbang. Tetapi jika kita masuk pada sesi tadabbur, kita perhalusi ayat ini, melihat dari sudut potongan-potongan pada ayat-ayat ini, ada satu maklumat yang besar pada penghujung innahu bikulli syai'in basir. Di sini ada satu maklumat yang kita akan bincangkan sebentar nanti. Jadi kita telah jumpa buat kali kedua perkataan kulli syai'. Okay, ingat tak kulli syai' kita pernah jumpa pada ayat nombor berapa? Kulli syai'in. Kulli syai'in kita pernah jumpa pada ayat pertama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita belum jumpa sebelum ni ayat pertama kulli syai'in qadir. Tapi pada ayat 19 kulli syai'in basir. Okay. Allah menutup
ayat 19 dengan memberitahu segala sesuatu itu di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu segala sesuatu itu adalah burung yang terbang di atas kepala mereka. Okay, burung tu cara terbang, dia ada dua keadaan. Yang pertama dalam bentuk safatin, yang kedua dalam bentuk wayaqbil. Okey. Okey, jadi kita sambung sikit lagi. Okay. Jadi ayat ni kalau kita baca terjemahan dia tadi sedikit ulasan ringkas, tuan-tuan dan puan mesti faham. Betul tak? Fokusnya tentang apa? Fokusnya tentang burung yang terbang. Cara dia terbang dua bentuk lah, safatin wa yaqbid. Kenapa dikaitkan dengan burung ni? Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala lah yang perjalankan burung tu. Sebab burung tu dia akan melalui udara. Okay. Jadi secara ringkas kita faham ayat ini. Jadi untuk lebih mendalami, mari kita lihat apakah hubung kait di antara ayat 19 ini dengan ayat-ayat sebelum ini. Kita kena tengok perkaitan dia. Kerana ayat kepada satu ayat yang lain dia ada hubung kait. Kerana mereka berada di dalam satu surah yang sama. Apa perkaitan dia? Okey. Kita cuba mencari perkaitan ayat 19 ni dengan ayat sebelumnya. Kita ambil daripada ayat 15, 16, 17 dan ayat nombor 18. Jadi kalau sebelum ini kita telah diberitahu oleh Allah pada ayat nombor 15, masih ingat lagi tentang apa ayat nombor 15? Ayat 15 dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala cerita tentang apa? Allah Ta'ala cerita tentang Al-Arda, iaitu bumi. Masih ingat lagi? Okey. Kalau tak ingat, nanti buka balik ayat nombor 15. Lepas tu ketika kita baca ayat nombor 16, Allah Ta'ala cerita tentang apa? Masih lagi tentang bumi. Al-Arda, bumi juga. Tapi ayat nombor 16, Allah nak cerita tentang bumi tu, Allah Ta'ala boleh jadikan dia menenggelamkan orang yang berada di atasnya. Masih cerita tentang bumi. Okay. Kemudian ayat nombor 17, kalau kita masih ingat, cerita tentang apa? Cerita tentang azab yang datang dari langit lah. Okey. Kalau kita baca ayat nombor 18, kita nak fokus tentang salah satu bentuk azab yang dikaitkan dengan bumi. Apa dia? Kita belajar pada minggu lepas cerita tentang Qarun yang ditenggelamkan. Kita belajar tentang kisah Nabi Allah, kaum Nabi Allah kaum Nabi Allah Lut yang Allah terbalikkan. Jadi kita bolehlah letakkan dia punya ringkasan dia, ayat 15 sampai 16 ni Allah Ta'ala nak kaitkan tentang bumi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala itulah pentadbir, pengurus kepada bumi. Tanah runtuh yang berlaku di bawah takdir Allah. Dalam masa yang sama, lagi kita baca lagi ayat suratul Mulk ini lagi ke depan ayat dia, kita akan lebih nampak luasnya al-mulk, kerajaan, pemerintahan Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu bentuk kerajaan Allah yang berada di bawah tangan Allah sahaja
adalah bumi. Jadi cerita pasal bumi ni kita telah ulas pada ayat 15 sampailah ayat nombor 18. Okey. Ketika malam ini pula, apabila kita masuk ayat nombor 19, dia ada kaitan dengan langit. Dia ada kaitan dengan burung yang terbang di udara, yang terbang di udara. Ada kaitan juga dengan apa? Dikaitkan juga dengan langit, dengan udara, dikaitkan juga. Jadi nampak tak dia punya perkaitan dia? Jadi kita dapat kesimpulan dia, Allah nak kenal, sebab tu suratul Mul kita sebut dah awal-awal. Lepas tu kita sebut tadi, suratul Mul kita boleh letakkan dia di bawah tajuk 15 bukti kekuasaan Allah. Jadi suratul Mul ni adalah surah yang kenalkan kita kepada siapa Tuhan yang kamu sembah. Kepada Tuhan yang kepada Tuhan mana yang kamu perlu minta tolong, kepada Tuhan mana yang kamu patut bergantung, Tuhan mana yang kamu kena minta perlindungan. Jawapannya adalah Allah. Jadi surah Al-Mulk ini surah yang kenalkan kita kepada siapa? Kenalkan kita kepada yang Maha Pencipta itu. Apa dia? Bagaimana kekuasaannya? Maka suratul Mulk. Sebab itu apabila kita boleh faham maklumat ini, kita mendapat jawapan kepada kenapa surah Al-Mulk ini Nabi baca dia setiap malam, kenapa kelebihan dia boleh elak daripada azab kubur, boleh menjadi peguam bila kita nanti di hari akhirat, kerana suratul Mulk adalah surah yang memaparkan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nampak perkaitan dia. Okey, kalau kita nak letakkan Allah pentadbir bumi, Allah pentadbir langit, Allah Ta'ala apabila dia takbir, dia boleh buat dua-dua. Dua-dua tu maksudnya Allah Ta'ala boleh jadikan bumi ini tempat rahmat, tempat ni'mat, dan Allah juga boleh jadikan bumi ini adalah tempat azab. Okey, apa kaitan dengan burung yang terbang? Apa kaitan dengan burung yang terbang? Okey. Kalau kita masih ingat, okey, bumi ni yang dekat bawah tu kan Allah boleh jatuhkan dia dalam bentuk tenggelam macam korun kan? Kan dia kan manusia berada di atas bumi. Kan bumi tu boleh jatuhkan daripada atas jatuh ke bawah. Macam tanah runtuh lah. Nampak pun runtuh kan? Jadi runtuh tu mesti atas ke bawah. Jadi bumi ni Allah Ta'ala boleh jadikan dia jatuh ke bawah. Ada kaitan tak dengan burung yang terbang? Dia terbang di atas. Boleh tak Allah Ta'ala jatuhkan dia? Macam kapal terbang. Tiba-tiba boleh tak dia terhempas? Jawapan dia adalah boleh. Nampak tak perkaitan dia? Jadi walaupun cerita pasal burung tu, tapi burung itu adalah satu contoh makhluk Allah yang boleh tahan dia daripada jatuh. Jatuh daripada mana? Jatuh daripada bumi. Pada burung tu. Jadi Allah nak kaitkan tentang Allah Ta'ala juga yang boleh menjaga bumi daripada dijatuhkan orang yang berada di atasnya, jatuh tenggelam ke dalam bumi. Begitulah juga dengan burung. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, Allah Ta'ala pernah menyebut tentang ahli neraka yang Allah campakkan. Masih ingat lagi tak? Kan Allah Ta'ala cerita waktu kita baca dalam suratul Mulk pada ayat nombor 7. Kalau masih ingat lagi 7 dengan ayat nombor 8 kan? Yang Allah Ta'ala cerita neraka dalam bentuk campak daripada atas ke bawah kan? Kalau kita masih ingat. Jadi kita nampak perkaitan antara ayat yang kita baca, yang kita sedang belajar dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Okay, jadi kita nampak perkaitan dia. Okay, jadi kita dah jelas secara tak langsung kita dapat ambil contoh yang paling dekat dengan kita. Allah Ta'ala kalau dia turun hujan, tak ada siapa boleh halang kan? Kerana dia adalah pentadbir langit. Jadi Allah bawa contoh kisah burung yang terbang. Okey, kita terus pergi kepada ayat. Okey, kita terus pergi kepada tafsiran ayat secara bukanlah terperinci sangat pun, tapi secara penambahan maklumat dia. Okey.
Kenapa? Maksudnya kalau kita nak kuatkan perkaitan ni, kalau kita nak kuatkan perkaitan ayat 19 tentang langit, lepas tu dikaitkan dengan bumi, Allah pentadbir langit, Allah pentadbir bumi ni, kita boleh ambil dalam ada satu ayat dalam surah Fatir ayat 41 ni jelas-jelas menunjukkan kepada kita, kepada kita bahawa Allah ni lah penahan langit dan penahan bumi. Kalau kita tengok dalam surah Fatir, kita ambil dalam surah lain, seperti banyak surah Fatir ayat 41, kita akan menemui secara jelas Allah mengatakan bahawa dia itu siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang sentiasa menahan langit dan bumi supaya ia tidak hilang. Tetapi kata Allah, jika kedua-duanya hilang, tak ada siapa pun yang dapat menahannya melainkan Allah juga. Jadi dekat ayat surah Fatir menjelaskan kepada kita bahawasanya Allah inilah yang mentadbir langit, yang mentadbir bumi. Nak kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Bagaimana Allah itulah yang menahan burung itu daripada jatuh. Okey. Sebelum saya teruskan lagi, kita tengok dekat sini dulu. Kita tengok dekat ni. Kita nak jelaskan lagi dari sudut apa Allah Ta'ala menyuruh manusia melihat burung di atas kepala. Okey, kalau kita baca ayat dalam surah An-Nahl ayat 79, kita akan menemui Allah sebut tentang burung. Tapi dekat ayat ni Allah sebut jelas pasal kisah burung ni dia nak bawa kepada objektif apa. Jadi kita tengok ayat dalam surah An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam yarau ila tayri. Tidakkah mereka memperhatikan? Dia sama macam bunyi ayat 19 tadi. Kalau ayat 19 tadi, awalam yarau. Kalau ayat surah An-Nahl ni, alam yarau ila tayri. Tidakkah mereka memperhatikan burung musakharatin fi jawis sama, yang dimudahkan terbang di udara. Jadi dekat ayat 19 suratul Mulk tadi, kita tak jumpalah Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mudahkan dia terbang, melayang di udara. Cuma Allah guna kepada nak menyebutkan bahawa tak ada siapa yang boleh tahan burung tu daripada jatuh. Maksudnya Allah kata dialah sahaja yang mampu tahan burung dari jatuh. Maknanya Allah Ta'ala lah yang jaga burung tu daripada Allah Ta'ala yang jaga burung tu untuk terbangkan dia. Burung ni asal-asal dia memang takkan boleh lawan udara tu. Dia takkan boleh terbang. Tapi macam mana dia boleh terbang? Ayat surah An-Nahl bagi jawapan. Musakharatin. Allah yang mudahkan dia terbang. Lepas tu Allah kata, ma yumsikuhunna illallah. Tiada yang dapat menahannya melainkan Allah. Di penghujung cerita burung yang terbang ini, Allah Ta'ala kata, inna fi dhalika. Sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin. Ada tanda-tanda. Kalau sebut ayatin, maknanya tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Okay. Terbangnya burung itu di udara semuanya adalah di atas takdirnya Allah kepada burung itu. Kalaulah kapal terbang, kita ambil contoh yang takbir kapal terbang tu, sebab dia adalah pilot tu, kapten tu yang terbangkan,
kapal terbang. Jadi burung ini yang terbangnya adalah, yang jaga dia siapa? Pilot dia siapa? Adalah Allah. Allah yang pastikan burung tu dia tidak jatuh. Okey. Okey. Kenapa? Sebab zaman dulu mereka tak tahu kapal terbang tu. Jadi kita tak kupaslah istilah tentang kapal terbang tu. Okey. Jadi orang Arab dulu mereka memang sangat dekat dengan burung. Sebab burung ni memang benda contoh yang paling mudah nak nampak. Kalau sebelum ni Allah suruh tengok 7 langit kan, mungkin jauhnya nak tengok langit tu, Allah bawa contoh dekat-dekat je, iaitu burung yang terbang atas kepala mereka. Okay. Di sebalik Allah Ta'ala menyuruh memperhatikan tentang burung ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak buktikan apa? Nak buktikan itulah ala ayatin, ada tanda-tanda pada burung yang terbang itu, nampak jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Orang yang percaya tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, dia akan nampak benda itu pada burung yang terbang. Ayat inilah yang nanti yang kita nak kaitkan pada diri kita. Jadi kalau kita nak nampak kehebatan Allah, kekuasaan Allah, maka kita boleh nampak dari sudut burung yang terbang. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita tak ada perasaan tu kadang-kadang timbul dekat kita. Kita sampai tak terkeluar ucapan subhanallah. Hebatnya burung ni terbang. Tapi kita baca suratul Mulk. Nanti kita akan bincang dekat tindakan selepas tadabbur. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada perincian sedikit lagi tentang ayat 19 ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan mengamati betul-betul pada ayat 19 tu, tuan-tuan akan dapati ada perbezaan penyebutan kalimah. Kalau tuan-tuan baca dekat perkataan safatin, kalau kita belajar tata bahasa Al-Quran, kita belajar uslub, gaya bahasa, perkataan safatin dia sebenarnya adalah kata nama. Tapi ketika Allah menyebut wa yaqbid, dia adalah kata kerja. Perkara ini hanya orang yang betul-betul mengamati, memperhalusi kalimah berkalimah, dia akan nampak maklumat. Sebab kalau kita baca terjemahan, mungkin kita tak perasan. Tapi kalau kita tengok kalimah by kalimah tu, kita akan dapati ketika mana Allah Ta'ala cerita tentang burung yang kembangkan sayap dia kan, Allah guna dalam bentuk kata nama. Tapi ketika mana Allah Ta'ala nak cerita burung tu dia kucukkan sayap dia, Allah guna dalam bentuk kata kerja. Moga-moga tuan-tuan dan puan pernah mendengar ataupun pernah mempelajari perbezaan ataupun penggunaan kata nama dengan kata kerja dalam sesuatu ayat. Kalau sofatin kan maksudnya mengembangkan. Wa yaqbid bid qabada, mengucup. Tapi cara Allah bentang tu, maklumat tu dia ada perbezaan. Dia pasal burung. Tapi perbezaan dekat kata nama. Okey. Mudah je. Dalam Quran, kalau Allah menggunakan kata nama, seperti safatin, menunjukkan bahawa perbuatan safatin itu dia dilakukan secara terusan. Tetapi kalau Allah menggunakan kalimah itu dalam bentuk kata kerja, nama pun kata kerja, kan?
perbuatan. Maknanya kalau perbuatan kan dia terikat dengan masa. Jadi kalau terikat dengan masa ni, maksudnya dia membawa makna bukan berterusan. Sebab itu, kalau kita dapati dekat sini, seolah-olah kata Abu Hayyan, seperti yang dinukilkan oleh Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, mengatakan burung ni yang banyak yang asal dia terbang adalah dengan dia kembangkan sayap dia. Orang panggil kapal terbang, kita tengok kapal terbang kan, kan dia sayap dia kan tegak je kan. Tapi ketika dia nak turun, dia akan kucukkan sayap dia kan, betul tak? Kan? Yang banyak, yang sentiasa adalah sayap dia tegak je lah, macam burung lah. Dia kembangkan sayap dia. Kembangkan sayap dia, sentiasa kembang. Sebab tu terbang dikaitkan dengan safatin. Tapi kadang-kadang dia akan kucuk-kucukkan sayap dia. Sebenarnya maklumat sains ni, maklumat seperti ni, sebenarnya Allah sebut pada ayat 19. Mungkin kita tak perasan pada terjemahan. Kalau tengok dekat sini kan, kalau kita baca kat terjemahan, kita mungkin tak perasan sebab Allah kata mengembang dan mengucupkan sayap. Kita nampak macam sama. Mungkin kita kata kembangkan sayap, kucupkan. Tapi kalau kita perasan dekat ayat safatin ni, dia bukan dalam bentuk kata kerja nak menunjukkan yang banyak, yang sentiasa burung tu buat apa? Dia akan kembangkan sayap dia. Kadang-kadang je dia akan wayaqubit. Maklumat ini diberitahu oleh Allah melalui maklumat tadi itulah, kata nama dengan kata kerja. Okay. Wallahu ta'ala alam, sebab dari sudut penggunaan gaya bahasa memang macam itu. Kalau orang tanya, macam mana mengucupkan sayap kalau guna kata nama? Dia akan jadi, sepatutnya dia akan jadi qa, dia akan jadi qa, dia akan jadi qa, bidatin, macam tu. Qa, bidatin. Kalau kata nama lah. Qa, bidatin. Tapi Allah tak guna yang ni. Allah guna perbuatan. Nak menunjukkan perbuatan mengucupkan sayap tu tidaklah selama berterusan mengembangkan. Itu sekadar selingan pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu daripada burung yang terbang inilah datangnya idea buat kapal terbang dan sebagainya. Kita pun nampak kan, masa dia nak turun je, dia akan wayaqubit tu ada masa. Tapi yang berterusan tu adalah safatin. Okey, lepas tu ada satu lagi maklumat lain. Okey, ini tafsiran ayat dia. Okey. Pada ayat burung yang terbang ni, Ibnu Katsir dia ulas. Dia kata apa? Dia kata ma yumsikuhunna ila rahman, dengan rahmat dan kelembutan Allah, kelatifan Allah, Allah menundukkan udara untuk burung-burung agar dapat terbang tembus udara. Dekat sini. Di sini di antara poin penting dia. Menundukkan udara. Kita dah sebut dah tadi dekat apa? Ayat surah tu An-Nahli. Jadi kita baca pentafsiran ulama pun dia sebut macam tu. Maknanya burung, maknanya tanda rahmat Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala menundukkan udara, maknanya Allah pastikan, wahai udara, engkau kena bagi laluan burung-burung ini untuk dia tembus kamu, terbang dia. Nampak tak? Dia jelas dekat sini. Nanti kita akan kaitkan lagi rahmat Allah dengan burung. Kejap lagi kita akan kupas lagi. Okey. Jadi dekat sini kita dapati yang kita dapat tak apa kaitan tadi, maknanya kalau burung tu Allah Ta'ala tidak tundukkan udara tu untuk dia lalu, maknanya dia boleh lalu tak? Dia akan jatuh. Jadi jatuhnya pada atas ke bawah tu kita dah sebutkan tadi, ada berkaitan
berkaitan dengan manusia berada di atas bumi boleh jadi tenggelam. Okey, itu kita tersebut tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah pentafsiran di sebalik Allah kata innahu bikulli syai'in basirun. Okey, innahu sesungguhnya Allah bagi segala sesuatu itu maha melihat. Ibnu Kathir dia terangkan lagi. Dari sudut Allah kata dia maha melihat ni sebenarnya membawa makna apa? Dia kata iaitu yang memberikan kemaslahatan bagi semua makhluk. Maknanya perbuatan Allah tu melihat, faham tak maksud dia? Allah melihat tu sebenarnya, kenapa Allah sentiasa melihat? Okey, kerana Allah sentiasa melihat itulah Allah Ta'ala maha mengetahui makhluk dia tu perlu apa. Faham tak maksudnya? Maksudnya, di sebalik Allah tu dia maha melihat, sebenarnya nak menerangkan Allah Ta'ala ni dia tahu apa kemaslahatan. Maslahat ni maksudnya apakah kebaikan, apakah perkara yang berfaedah bagi makhluk tu. Jadi kalau makhluk tu faedah dia kalau macam burung, dia perlu terbang lalu udara tadi. Maka Allah nak menyebutkan tentang Allah tahu burung tu perlu apa, duduknya di bawah perkataan Allah tu bagi segala sesuatu dia maha melihat. Okay. Macam contoh orang yang kena banjir. Betul kan? Orang yang ditimpa banjir. Kita tahu tak orang yang kena banjir tu dia perlu apa? Apa barang yang dia perlu? Apa keperluan dia yang sebenar? Kita yang tak pergi tengok depan mata kita, mungkin kita tak tahu. Tapi orang yang dah turun padang, dia tengok betul rumah makcik tu. Dia tengok apa yang berlaku dekat rumah tu. Dia tahu, oh makcik ni, dia perlu barang apa. Sebab tu kalau kita hanya kirim, itu yang berlaku lambakan benda yang tak perlu. Sebab apa? Sebab kita tak tengok pun dia perlu apa. Nampak tak? Jadi, di sebalik Allah mengatakan Allah tu dia bagi segala sesuatu melihat, nak menerangkan Allah Ta'ala ini dia tahu apa keperluan bagi setiap makhluknya. Macam mana Allah Ta'ala tahu kita perlu apa, Jawapan dia pada ayat innahu bikulli syai'in basir. Maknanya Allah melihat segala sesuatu tu bukan lihat je. Bukan tengok aja. Tengok. Oh, lihat. Melihat sesaat walaupun sedetik adalah pada burung yang terbang. Okey. Kita dapat pentafsiran ayat ini menurut Ibnu Kathir. Okey, sekarang kita nak dalami lagi. Okey. Mari kita perhalusi ayat 19. Okey, cuba tuan-tuan tengok kenyataan ini. Kenyataan pertama dengan kenyataan kedua. Ada perbezaan tak? Kita tengok ya. Kenyataan pertama, sesungguhnya dia terhadap segala sesuatu maha melihat. Ada perbezaan tak dengan kenyataan kedua? Sesungguhnya dia maha melihat terhadap segala sesuatu. So apa beza dia? Apa beza antara yang pertama dengan yang kedua? Apa beza? Kita nampak ada perbezaan tak? Okey, dari sudut maksud, faham kan? Kita fahamlah, sama je maksud dia. Nak bagi tahu Allah Ta'ala ni dia maha melihat segala sesuatu. Kita faham kan? Tetapi ada perbezaan
pada at-taqdim wa ta'khir, pada mengawalkan dan pada mengakhirkan. Okay, kalau kita tengok dekat ayat kenyataan pertama ni, Allah Ta'ala kata apa? Terhadap segala sesuatu dia Maha melihat. Beda yang kedua. Kalau yang kedua, dia Maha melihat terhadap segala sesuatu. Kalau yang kedua, Allah Ta'ala kata dia Maha melihat dulu. Tapi kalau yang pertama ni, terhadap segala sesuatu. Ayat 19 yang ini. Yang ni. Ayat 19, ayat yang pertama. Kenyataan pertama. Nampak ada beza tak? Allah tak guna yang ini. Nak menunjukkan apa? Kenapa dia kata terhadap segala sesuatu itu Allah Maha melihat? Memberikan kita erti dalam kitab tafsir Aunur Rahman. Fi Tafsirur Rahman menyebutkan Allah mengawalkan, menyebut terhadap segala sesuatu. Bikulli syai'in basir, menunjukkan Allah Ta'ala nak membuat pengukuhan dan nak menunjukkan tentang kesempurnaan penglihatan Allah. Sebab Allah dahulukan dulu terhadap segala sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Kenapa Allah kata terhadap segala sesuatu? Allah tu Maha melihat, nak Allah mengawalkan terhadap segala sesuatu tu, maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu tentang betapa sempurnanya, betapa luasnya penglihatan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu. Okey. Setelah dekat situ, faham Okey. Sekarang kita pergi kepada tindakan. Tapi sebelum pergi kepada kita pergi kepada tindakan. Okey. Boleh juga. Okey. Kita terus kepada tindakan selepas tadabbur lah. Kita ringkaskan. Okey. Kita tengok di sini. Nanti saya akan patah balik dekat sinilah. Kita patah balik kisah burung ni. Okey. Kena cerita dulu kot sebelum ni. Okey, tak apalah, kita masuk dulu kisah burung Al-Quran. Okey, begini. Kalau ada kalau kita nak cari lagi kenapa Allah Ta'ala nak sebut pasal burung yang terbang di atas kepala, Allah Ta'ala minta dilihat. Okay, tadi kita dah sebut sedikit sebanyak hubung kait dia. Kalau nak lebih jelas lagi, okay, kita kena ingat suratul Mul ni, surah Al-Mul, surah yang turun kepada Nabi Muhammad. Maknanya ayat Al-Mul tu khusus pada ketika itu untuk orang Arab musyrikin. Untuk orang Arab musyrikin. Okay. Kalau kita bincang minggu lepas, kan, kita telah sebut kisah siapa? Kita pernah sebut kisah Qarun, kisah kaum Ad, kisah apa lagi? Kisah kaum Lut, kan? Okay. Mungkin kisah-kisah ni macam tu kisah dah lama. Mungkin boleh difikir begitu, itu kisah lama tu, kan? Tetapi Allah Ta'ala nak dekatkan lagi mereka ni dengan Allah bawa kisah burung yang kita belajar tadi. Walaupun disebut umum. Okay. Tetapi kisah burung ni bagi orang Arab musyrikin sangat dekat dengan mereka. Dekat dengan peristiwa apa. Jadi cara dia, kalau kita himpun kisah burung dalam Quran, kita akan jumpa banyak lah. Kita akan jumpa kisah Qabil dengan burung gagak. Kita pernah jumpa kisah 4 ekor burung yang dicincang oleh Nabi Allah Ibrahim. Kisah tanah liat yang ditiup menjadi burung oleh Nabi Isa. Kisah Nabi Sulaiman dengan burung Uhud. Dan last kali ni, burung membawa batu yang dibakar
kepada tentera Abrahah. Kisah burung yang bawa batu dengan tentera Abrahah. Ini surah Fil. Yang kata burung ababil. Ababil tu. Ababil tu maknanya berbondong-bondong. Jadi dalam banyak kisah-kisah burung ni, antara 5 ni, mana kisah burung yang sangat dekat pada orang Arab musyrikin? Bagi penduduk Mekah, cerita yang last kali ni sangat dekat dengan mereka. Kenapa? Kerana penduduk Mekah, mereka pernah mengalami tentera Abrahah pernah nak meruntuhkan Kaabah. Tetapi tentera Abrahah itu telah dihancurkan. Tentera bergajah tu telah dihancurkan hanya dengan burung yang membawa hijaratim min sijil. Maknanya orang Arab Mekah ni, dia dengan kisah burung ni, dia sangat dekat dengan mereka. Dekat apa? Sebab kisah burung ni pernah dikaitkan kisah benar tentera Abrahah telah menghancurkan, burung telah dihancurkan kepada pasukan bergajah. Jadi seolah-olah kalau kita nak kaitkan dengan ayat sebelum ni yang kita sebut tadi, tujuannya membuktikan kekuasaan Allah, jangan ingat burung ini kecil, tidak ada apa-apa peranan. Tapi burung ini boleh membawa batu-batu yang dibakar, boleh menghancurkan pasukan bergajah. Tidak mustahil burung itu juga boleh membawa batu yang bakar, boleh menimpa orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi dia sangat dekat dengan orang Arab Mekah, kisah pasal burung. Dalam masa yang sama, kisah pasal burung tadi itu, kita fahamlah sudut besar dia pada kekuasaan Allah. Dalam masa yang sama, dia dikaitkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita dekat Mutiara Hikmah, kita akan ceritakan. Okey, kita terus pergi kepada apa tindakan selepas tadabbur yang kita nak belajar, yang kita nak kena ambil. Okey, nombor 1. Nombor 1, tindakan kita adalah kita kena sentiasa merenung, berfikir, melihat kekuasaan Allah pada burung yang terbang. Lepas ni kalau jumpa burung yang terbang, pergi taman burung, tengok burung-burung di mana-mana kita jumpa, maka kita ingat kembali ayat nombor 19 dalam suratul Mulk. Walaupun kita nampak burung tu kecil je, kata tak ada masa, jalanlah dekat taman burung, dekat dengan Masjid Negara tu, luas tempat dia. Contoh, kat mana-mana burung. Jadi kita mungkin selama ni kita mengabaikan haiwan yang kecil seperti burung. Tapi selepas kita belajar suratul Mulk ini, terdetik, tersentuh, dan kita boleh mengingatkan kita tentang, udara ni juga sebenarnya di bawah takbir Allah. Allah lah yang menjaga udara ni. Sebab itulah burung-burung ni boleh terbang. Kan? Mungkin selama ni mungkin kita melihat apa haiwan-haiwan seperti burung ni, mungkin kita tak dapat nak kaitkan dia dengan Allah Ta'ala tu. Tapi selepas ini, tindakan kita, kalau nak ingat ayat 19 tu, tengok burung. Jadi kalau kita boleh hafal ayat tu, kita ulang. Kita ingat burung ni, Allah Ta'ala kata, awalam yarau ila tayri fawqahum safatim wa yaqbid. Ini tindakan yang kita boleh ambil. Okey, yang kedua. Yang kedua, menyerahkan segala urusan dan mengadu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kaitan tindakan kedua dengan ayat 19? Ingat tak tadi kita kata, kenapa Allah Ta'ala tutup pada penghujung ayat 19
Allah ni bagi segala sesuatu dia maha melihat. Maknanya kita kalau ada masalah, kalau tak ada masalah apa pun, kan, dalam hidup kita, yang akan jaga kita, yang akan perhati kita adalah Allah. Allah melihat kita perlu apa. Allah tahu apa yang kita alami. Kan? Mungkin orang tak tahu kita susah. Mungkin kita bukan jenis orang yang hebat-hebatkan contoh. Tapi kita kan ada Allah bikulli syai'in basir. Kita nak mengadu pada orang, mungkin orang tak percaya. Sebab orang nampak kita ni macam happy. Mungkin orang nampak kita ni macam okey. Betul tak? Tetapi kita jangan lupa ya, kalau burung yang kecil itu tidak pernah terlepas di bawah perhatian Allah, Allah yang jaga mereka supaya mereka tidak jatuh apabila mereka terbang, boleh lalu udara yang kuat tu. Udara punya kuat tu. Sebab tu kalau tuan biasa naik kapal terbang kan, kita tahu kan macam mana nak lalu udara yang kuat tu. Kadang-kadang kita nak landing pun kadang-kadang tak boleh kalau angin terlalu kuat. Kan? Tetapi kita ni manusia yang lebih mulia daripada burung. Burung tu tak pernah Allah Ta'ala lepas pandang kepada mereka. Sebab tu mereka boleh terbang dengan baik. Apatah lagi kalau kita manusia. Sebab tu Allah Ta'ala letak bikulli syai'in basir. Jadi Allah Ta'ala tahu kita. Allah Ta'ala maha melihat kita. Maka kalau kita dah tahu maklumat seperti itu, maka serahlah pada Allah. Ngadulah pada Allah. Allah Ta'ala tahu apa keperluan kita. Seperti mana ulasan Ibnu Katsir terhadap keperluan burung tadi. Kalau burung tadi Allah paparkan, dikaitkan dengan namanya Rahman, kan Allah katakan tiada yang dapat menahan burung itu dari jatuh melainkan Allah yang maha rahmat, yang maha pemurah tadi Rahman. Apatah lagi kalau Allah itu kepada manusia. Okay, jelas dekat situ ya. Okay. Jadi kita terus pergi kepada yang mutiara hikmah terus. Okey, apa yang dapat kita jadikan slogan kata-kata hikmah pada malam ini? Secara tak langsung daripada pengajaran lah. Yang pertama, kita dapati luasnya rahmat Allah. Luas rahmat Allah. Kadang-kadang kita mungkin tak nampak rahmat Allah. Tapi apabila kita belajar sebenarnya rupa-rupanya burung yang terbang tu pun, oh itu pun rahmat Allah ya. Iya, rahmat Allah. Allah Ta'ala tahu keperluan burung tu. Kan nampak tak? Macam kita sebut tadi itulah. Kalaulah burung ini dia di bawah rahmat Allah, bagaimana dengan manusia? Ya Allah beri dia akal. Okay. Yang kedua, yang dapat kita pelajari pada malam ini, saya dapat jadikan contoh, kalau bagi saya dapat letakkan satu slogan, satu kata-kata yang saya akan simpan sampai bila-bila. Allah Ta'ala sentiasa memperhatikan keperluan makhluk-makhluknya. Jadi kita jangan risau. Kita ada Allah yang bikulli syai'in basir. Bikulli syai'in basir. Tuan-tuan perempuan, itulah serba sedikit maklumat yang dapat kita pelajari pada malam ini bagi ayat yang ke-19. Pendek je ayat dia. Tapi kalau kita faham, kita perhalusi, kita buat penghayatan, kita renung. Sebab tu tadabbur ni, kalau kita masuk solat tadabbur memang tak dapat dipisahkan dengan emosi, penghayatan.
Dalam masa yang sama, apabila kita masuk tadabbur, tidak terlepas dari sudut refleksi ataupun dari sudut tindakan apa kita nak kena ambil. Kalau surah Al-Mulk ayat 19 kita kata, oh ayat tu Allah Ta'ala mengingkari perbuatan orang yang tidak melihat burung di atas kepala. Ayat itu sebenarnya bukan Allah Ta'ala nak tuju kepada orang-orang penduduk Mekah je. Tapi pengajarannya adalah kepada kita. Kita jangan hanya melihat di bawah saja. Tapi kadang-kadang kita kena juga mendongak ke atas. Kita jangan ingat Allah Ta'ala tu hanya mempunyai, Allah Ta'ala tu menguasai yang di bawah saja, tapi Allah juga yang menguasai di atas sana. Jadi udara semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita lalui beberapa hari, beberapa minggu ini hujan, semuanya di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Okay. Moga-moga dua tindakan tadi dan dua mutiara hikmah dari Al-Quran ini dapat memberikan sedikit sebanyak panduan dalam hidup kita, bagaimana Al-Quran yang di dalam surah Al-Mulk ini, dalam Al-Quran ini membimbing kita menjadi manusia yang yang dia merasa kehebatan Allah, dia rasa Tuhan dia ada, dia rasa rahmat Allah Ta'ala luas, dan dia dapat menjadikan Allah itulah tempat dia bergantung, tempat dia bersandar. Jadi moga-moga pengisian ringkas pada malam ni diberkati oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum saya tutup, ada apa pertanyaan yang dapat saya jawab dengan kadar ilmu yang saya tahu. Okey. Ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan secara verbal kalau ada? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Cukuplah 1 jam lebih sikit ya. Kita mula tadi pukul 9 suku, kita dah sampai pukul 10.20. Okey, perlahan-lahanlah kita belajar. Tak perlu kita nak habiskan ayat ini dengan cepat, tapi yang paling penting kita faham, sikit sebanyak boleh jentik hati kita ni pun dah alhamdulillah. Kan? Kalau boleh bina sikit sifat rasa takut tu pun dah alhamdulillah. Kita rasa macam, oh Allah Ta'ala ni selama ni sentiasa mengambil berat tentang kita. Kalau burung tu pun Allah mengambil berat, dengan Allah tahu keperluan burung, apatah lagi kepada kita. Jadi kita rasa diri kita ini mempunyai Tuhan. Ya, Allah Ta'ala yang menjaga segala-galanya. Termasuklah burung-burung yang kecil. Dalam masa yang sama, jangan pandang ringan, jangan pandang burung itu yang terbang, yang kecil itu tidak boleh membawa apa-apa kesan azab. Jika direnung-renungkan pada kisah Ashabul Fil, memberikan kita satu perasaan yang sangat takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan ya kepada penganjur kita pada malam ni, setiap hari Rabu selepas Isyak, iaitu Persatuan Semarak Cinta Kasih. Jazakumullahu khairan. Juga kepada tuan-tuan dan puan, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita doakan ya pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala uji dia dengan musibah. Kita doakan semoga Allah sentiasa memberikan kekuatan, Allah melapangkan dada, menerima segala ketentuan Allah. Ya, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha dekat dengan kita. Jadi semoga kita semua dapat sentiasa bersabar di atas ujian yang Allah beri,
Dalam masa yang sama, kita jangan sabar saja. Kita mengharapkan juga pahala ganjaran dari Allah di atas ujian musibah yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi moga-moga kita semakin dapat mengenali Allah, kita rasa kita bertuhan, kita rasa Allah itu ada. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz dan